Dan boleh tak jawab soalan ni sebenarnya link kepada Google Quiz Boleh tak saya minta kerjasama yang lain lah. Salam. Tak dapat masuk, tak tahulah. Boleh dengar tak? Saya nak tanya berkenaan soalan yang dalam Google Form ni lah yang doktor baru bagi ni kan. Soalan yang kenyataan kurang tepat tu. Yang pasal yang saya nak tanya the question tu, yang the one with the dalam tu ada there's like a paragraph of information kan yang you bagi tu kan. That one you type ke ataupun you snapshot from PowerPoint or something, macam mana? Because I tried to do that but I cannot do it. I don't know how. Okay, tak apa. Ini yang saya nak tunjuk selepas ini. Kita boleh hands on sama-sama selepas ni Okay, thank you. Okay. Welcome. Okay. So mungkin kita boleh kita settlekan yang ni. Okay, dah 60 respons. Ataupun masih ada yang nak mencuba, rasa tak puas hati lah kalau tak masukkan jawapan kan? Okay, macam mana moderator? Perlu kita teruskan ataupun kita nak bagi masa? Rakan-rakan? Ya? Tak dapat masuk. Tak dapat masuk. Kesian Siti. Boleh bincang dah kot doktor. Ya? Boleh bincang dah rasanya. Okay. Okay, so sekarang ni saya cuba share balik. Okay, boleh nampak tak? Google Form tadi. Boleh nampak Okay. Alright, so ini adalah responses yang kita terima. Saya nak tengok soalan. 65 yang kita dapat. Ya, yang okay nak tengok soalan. Okay, kesian Siti. Okay, soalan dia mudah je yang ni. Yang antara berikut yang bukan merupakan kemahiran tak sendiri. Menterjemah. Melainkan apa dia? Sorry? Menterjemah. Okay. So ni dia punya stimulan dia. Projek pembentangan e-portfolio perbincangan kumpulan yang manakah merupakan penilaian sesuai untuk dikategorikan di bawah penilaian summative. Cuba jawab, mudah. Kejap doktor, kejap. 2, 3, 4. 2, 3, 4 ada tak? Tak nampak. 2, 3, 4 ada. Semua kat atas. 2, 3, 4. Okey. Nombor di atas. Inilah satu senario. Woi, panjang. Sebelah dengan satu penyelesaian lelaki menyusun isi kandungan dan menghasilkan biduk animasi. Oh, tu dia. Kemudian apa doktor? Ya. Pilihan jawapannya apa? Okay, ni pilihan jawapan dia. Okay, dah dapat jawapan? Jawapan dia C. Okay. Alright, dan C. Okay. Okay. Dan soalan yang last kali ialah ni je 4C. Sebutkan 4C satu per satu. So sebab ni belum masuk kan, jadi saya pun bermurah hatilah. Satu soalan saya bagi 20 markah ni. Jadi kalau semua jawab, dapat 100 markah ni. Okay, baik. So, baik rakan-rakan, ini adalah Google Form dalam bentuk quiz. Saya tak tahulah sama ada ramai yang dah biasa guna quiz ke ataupun ramai yang belum biasa. Kalau boleh saya dapat respon dekat chat sekejap. Belum pernah. Belum pernah Tapi ramai dah familiar dengan Google Form kan? Yes. Okay, tak apa. Sekejap lagi kita akan ni kan, okay. So, cuba tengok soalan-soalan yang saya beri, walaupun mungkin soalan ni bukan soalan yang terbaik lah sebab buat pukul 1 semalam kan. Duk fikir ni maknanya secara yang on the spot je lah soalan yang saya buat ni. Okay, kalau cuba perhatikan level taksonomi yang cuba saya ukur. Kalau yang ni agak-agaknya apa dia taksonomi yang saya cuba ukur? Yang bukan merupakan kemahiran taksonomi belum. Remember boleh? Remember. Level yang paling rendah je. Remember. Dan berikut adalah kemahiran pembelajaran abad ke-21 melainkan
Yang ni? Ini understand. Kita nak Untuk tengok halus lah. remember pun boleh jugalah kan. Okay, lebih macam okay. Remember understand. Okay. So kalau yang ni, yang manakah penilaian sesuai di kategori di bawah penilaian summative? Adakah remember? Application. 134. Analisis. Analysis. Bukan Then analyze, understanding kan. Okay, menganalisis pun boleh jugalah. Okay. Masih ada. Macam pula dengan soalan ini. Soalan ni agak susah tak untuk kita pilih jawapan yang sesuai? Ya, susah. Susah. Kan? Okay. So maksudnya dia perlu membuat pertimbangan kan? Dia perlu Hmm. evaluate, dia perlu Interaktif. assess, barulah dia boleh pilih mana yang paling sesuai. Right? Maknanya di sini macam yang saya katakan tadi, menggunakan soalan multiple choice questions itself, kita boleh mengukur tahap-tahap taksonomi yang berbeza bergantung kepada level soalan yang kita buat lah. Saya tak tahulah sama ada, are you familiar with JPU, jadual penentu ujian. Jadual penentu ujian ni kita buat untuk kita kena pasti, okey untuk soalan ni arah siapa kita nak ukur. Okay, kalau cikgu-cikgu di sekolah sebenarnya mereka lebih expert lah menggunakan JPU ni. Ya. Okay. Dan soalan ini sajalah saya letak yang berbentuk soalan open-ended. Dan tujuan saya letak ni memang terima kasih kepada sahabat kita yang dah tag dia punya kekurangan. Sengaja saya letakkan kat sini untuk menunjukkan bahawa bagaimana soalan yang berbentuk open-ended macam ni memang Boleh. untuk kita masukkan, yes. Itu pengalaman anak saya juga. Cikgu-cikgu sekolah kan dah bagi soalan bahasa Melayu. Dia suruh, dia letak gambar senario tu, kemudian dia suruh pelajar buat ayat. And then dia letak skema satu ayat, jawapan dia. So bila pelajar letak buat satu ayat sendiri, of course lah jawapan dia tak akan sama dengan apa dia skema jawapan yang cikgu bagi kan. So pelajar pun tak dapat markah. So itulah saya saja letak kat sini untuk kita menunjukkan itu dia antara pilihan ataupun apa yang boleh kita buat. Okay. So sekarang ni kalau kita bangunkan soalan Google Form dengan menggunakan quiz mode, apa yang kita dapat ialah bila kita klik pada responses, nampak tak dia sedikit berbeza daripada Google Form biasa. Ya. Apa yang boleh dia beri pada kita, dia bagi kita insights. Maksudnya kat sini, saya boleh tengok average purata markah saudari adalah 42.29. Lulus ke tak tu? Okay. Okay, sajalah kan. Sorry. Bukanlah nak level saja, kita main-main saja hari ni lah. So, just nak tunjuk, kalau kita guna Google Form Quiz ni, kita boleh tengok tau. Average dia okay. So, maksudnya pencapaian pelajar saya 42.29. So, what that means? Sama ada input yang kita bagi tak tepat, ataupun kurang, ataupun mungkin pelajar kurang latihan, ataupun mungkin soalan kita itu sendiri yang tidak orang kata jelas kepada pelajar. Contoh kan. So maksudnya ada things to ponder lah apabila kita melihat ini. So median dia 40 dan range dia 0 to 80%. So kebanyakan mungkin majoriti kita boleh tengok kat sini 40 hingga 60 lah skor masing-masing dan tidak ada yang mencapai 100. Ya. Ada mungkin 3 orang gagal menjawab sebarang soalan ataupun sengajalah ni kan, saja nak suruh cikgu pening kepala dia buat fail, jadi cikgu pun pening kenapa lah pelajar-pelajar kita fail semua kan. Okay, right. Okay, so ini juga kita boleh tengok apa dia soalan yang paling ramai pelajar-pelajar kita tak boleh nak jawab ya. 29/27 tidak dapat menjawab soalan ini. So question ni kenapa saya tak keluar? Mungkin soalan ni soalan yang paling bawah tu soalan berbentuk open-ended. Okay, so saya skip lah nama-nama ni. Dan kita boleh juga tengok kita boleh analyse soalan itu satu persatu. Contoh soalan yang pertama, berapa orang pelajar yang boleh menjawab dengan betul? 58, maknanya 82.9 daripada pelajar kita jawab betul bagi soalan ini. So apa maksud dia? Okay, mereka sudah tahu apa itu kemahiran-kemahiran di dalam taksonomi Bloom. Betul tak? Kita boleh buat interpretasi begitulah. Kemudian soalan yang ni 38 orang menjawab betul. Okay, sehinggalah kepada soalan yang seterusnya lah. So kita menggunakan Google Quiz ni sebenarnya dia bukan hanya sekadar bagi skor.
kepada kita. Maksudnya okey, pelajar A dapat berapa markah, pelajar B dapat berapa markah. Tetapi dia bagi dia insights ataupun dia bagi kita insights ataupun overview tentang kualiti pencapaian pelajar, dan dalam masa yang sama kita boleh mengenal pasti okey, kalau contoh macam ni, senario ni, kemahiran pelajar ni dia mungkin saya boleh katakan bahawa pelajar mungkin belum memahami secara sepenuhnya tentang aspek assessment contohnya. Ataupun mungkin sebab ramai sudah menjawab, maknanya majoriti daripada pelajar-pelajar saya telah orang kata acquire obtain skills yang kita harapkan supaya mereka boleh inilah konsep-konsep assessment secara lebih mendalam, ya. Okey. Baik, so itulah antara cara macam mana kita menggunakan Google Quiz. So nak hands on ke? Nak belajar tentang buat Google Form Quiz? Boleh. Boleh? Okay, alright. Boleh juga. So cara dia mudah saja. Saya rasa semua dah biasa dengan Google Form. Kalau ada soalan boleh je interrupt sambil-sambil saya terangkan ni. Okay, kita masuk ke Google Drive dan kita create macam biasalah. Pergi ke Google Form. Dan kita masukkanlah kita punya tajuk untuk kita ni. Okey. Untuk tujuan ni, saya cari sekejap saya punya, sebab saya dah sediakan satu contoh soalan lah. Mana soalan saya tak tahu. Okey. Boleh nampak tak words ni? Boleh nampak tak saya sedang buka words? Boleh nampak tak? Boleh. Okey. So, ini contohnya sebab nak jimatkan masa kan, tak nak fikir soalan baru nak type dan sebagainya. Okey, so ni contohlah kata ini adalah soalan yang saya nak masukkan di dalam Google Form saya. So, kita sediakan soalan siap-siap dan kita highlight siap-siap yang mana jawapan yang betul supaya nanti kita tak pening lah sebab kita tahu ini adalah soalan yang betul. So macam yang ni saya dah highlight siap-siap this is the right answer. Okay. Contoh yang ni katalah pendidikan komputer. Okay. Kita bagilah macam biasa kan arahan yang kita nak bagi kepada pelajar-pelajar kita. Dan okay. Dan yang paling penting sekali, bila kita nak buat Google Form ni dalam bentuk quiz, kita kena pergi pada setting. Okay, sekarang kita dah buka satu Google Form kan. Kita boleh pergi ke general, kita boleh uncheck this one lah. Macam saya ni, kalau kita check kat sini nanti pelajar kita, kalau dia masuk tak gunakan UIA punya email, mereka tak boleh nak jawab ya. Dan kita just macam tu saja. And then kita pergi ke presentation. Okay, presentation ni kita boleh sebenarnya nak shuffle question order. Ni sebenarnya salah satu kaedah untuk kita mengelakkan pelajar meniru lah. Katalah mungkin pelajar-pelajar kita ni lebih advance kan. Kadang kita buat soalan, kita kata mungkin cara yang terbaik kalau kita boleh zoom dengan pelajar. Maksudnya kita boleh nampak kita monitor, semua orang tengah tengok dekat dia punya monitor kan. Tapi kalau kita tak ada zoom, katalah ataupun kita tak boleh nak bersemuka secara dalam talian, kita just bagi masa. Pukul 10 hingga pukul 11, semua orang kena jawab soalan ini. Kita tak tahu apa yang berlaku di belakang kita. Mungkin mereka pula buat zoom sendiri sama-sama dia kan untuk membincangkan jawapan. Jadi kita boleh shuffle. Shuffle maksudnya satu step antara individu dengan individu lain tu turutan soalan tu takkan sama. Kan jadi pelajar tak boleh kata soalan satu apa jawapan dia? Sebab mungkin soalan satu bagi pelajar A berbeza dengan soalan satu bagi pelajar B. So kalau kita nak shuffle kita boleh macam ni dan kita boleh klik pada show progress bar kalau kita nak. That means pelajar kita along the way dia boleh nampak banyak mana lagi yang perlu saya jawab sudah berapa peratus yang telah saya jawab. Alright. Dan ni kalau kita nak berikan pelajar untuk submit another response, so just kita klik macam ni saja. Okay, sorry untuk general ni, mungkin untuk kalau kita nak buat dia untuk kita bagi markah lah, katalah markah carry mark kan. Kita
kita limit dia pada satu respons. Maknanya pelajar ni hanya boleh jawab sekali saja. But provided that kita kena explain betul-betul pada pelajar, kamu hanya boleh menjawab sekali saja. Maknanya kalau kali pertama kamu main-main ataupun kamu tak habis jawab, kali kedua kamu dah tak boleh nak jawab lagi. Okay, so kita boleh juga ambil limit to one response. Okay. And then setelah itu kita balik ke setting, presentation, dan ini adalah sangat penting kalau kita nak tukar Google Form kita kepada bentuk quiz yang macam saya buat tadi, kita klik pada quizzes dan kita enablekan dia punya button ni. Kita bawa dia ke sini dan sekarang ni dia dah jadi make this a quiz. Apa yang beza antara quiz dengan Google Form ialah kalau saudari perhatikan tadi, tuan-tuan perhatikan tadi, bila lepas jawab terus dapat skor kan? So itu adalah salah satu antara yang saya rasa sangat convenient untuk para pelajar supaya mereka boleh sendiri sebenarnya buat self-assessment. Banyak ni je markah saya, so mungkin mereka perlu lebih kata buat ulang kaji dan sebagainya lah. Right. So untuk ni hanya untuk pengguna institution lah, dan saya rasa kalau di sekolah mereka memang ada guna Google Suite kan. So kalau yang ni kita tak boleh lah. Saya sendiri pun tak boleh nak turn this on sebab UKM pun tak subscribe kepada G Suite. Okay. So yang ni kita ada dua pilihan ya tuan-tuan dan puan, sama ada macam yang saya buat tadi, saya klik pada immediately after each submission. That means bila lepas you jawab tu terus dapat skor kan. So ini kerana saya pilih yang ni. Kalau katalah kita tak nak release markah lagi pada pelajar, kita boleh ambil yang ni, later after manual review. So maksudnya bila kita dah tengok semua and then kita klik dan Google akan hantarkan markah melalui Google email pelajar menggunakan email yang mereka pakai untuk login lah untuk jawab pada Google Form ini. Okay, so kalau untuk tujuan formatif kita boleh ambil immediately lah after each submission sebab pelajar pun tentulah nak tahu markah dia kan. Okay, nak tunggu pensyarah ni 2 minggu baru nak release markah kan, so kesian lah, so better kita ambil immediate after each submission. Right, so yang ni macam tadi saya check semua ni, so jadi bila perasan tak tadi masa tuan-tuan perempuan jawab tadi, dia nampak kan kalau jawapan salah dia bagi tahu terus jawapan kan. Okay, and then apa dia jawapan salah dan point value yang kita dapat. So mungkin kita boleh letakkan 3-3 lah. Tapi terpulang kepada masing-masing. Okay. Once kita dah settle this, kita dah enablekan quiz ni, maka kita klik pada save. Alright. So, kejap, dia ambil email address pula. Okay, tadi saya tak nak ambil email address dan saya klik save. Okay, so kita bagi arahan. Dan yang pertama mungkin kita nak nama penuh lah. Macam saya buat tadi, multiple choice, kita ambil short answer. Dan kita mungkin boleh tambah section ya. Okay, apa implikasi apabila kita tambah section dalam Google Form? Sebenarnya bila kita tambah section juga, dia boleh jadi salah satu mekanisme untuk kita mengelakkan pelajar meniru. Perasan tak kalau soalan yang ada section ni, once pelajar dah katalah kita ada 5 section kan, 5 section soalan ataupun 3 section soalan, section A, B, C. Bila dia dah habis section A, dia tak nampak dah soalan untuk section A tu. Dia akan terus proceed kepada section B. Ya, okay. Itu secara pilihan lah kalau kita nak. Okay. Tapi kalau macam ni saya tak nak masukkan lah. Just untuk mudahkan supaya kita nampak. Okay, so sekarang ni saya perlu masukkan soalan yang berbentuk multiple choice yang ni tadi. Memang saya tak akan buat secara soalan terbuka lah sebab dia akan jadi isu sama seperti yang telah kita encounter tadi kan. Alright, so kita just copy soalan, bawa ke soalan dan ambil dia punya jawapan satu persatu. Okay, kita tunjuk 1 atau 2 soalan je lah ya. Nanti nak tunggu sampai 5, sampai petang ni tak siap nanti kita ni. Okay. So sekarang apa jawapan yang tepat ialah top ya. Perasan tak kalau dalam Google Form biasa dia tak ada ni kat bawah ni answer key. So kita klik pada answer key dan kita masukkan markah, berapa markah yang kita nak bagi kalau pelajar boleh menjawab soalan ni. Katalah kita rancang untuk 50 soalan,
dan markah penuhnya 100, maka untuk satu soalan skor dia adalah 2 points. Ataupun kita nak buat 1 point. Terpulang kepada macam mana kita rangka lah ya, kita nak bagi berapa markah kepada pelajar dan bergantung pada berapa soalan yang nak kita kemukakan. Okey, katalah kita bagi 1 markah. So sekarang ni apa yang penting untuk kita buat ialah kita perlu bagi tahu Google Form ni apa dia jawapan yang betul. So jawapan yang betul ialah top. Bila saya klik pada top, nampak tak dia ada right warna hijau kan? Maknanya dia telah lock. Top adalah jawapan yang betul. So kalau pelajar jawab top, dia klik pada top maka dia dapat 1 point lah. So other than this one, mereka takkan dapat point dan kita klik pada done. Dan as usual kita requiredkan dia supaya pelajar memang kena jawab soalan ini, mereka tak boleh skip soalan. Alright? Oh, okay, nama dah ternaik ke atas pula. Okay. Okay, so untuk ni kita tambah lagi satu. Okay. Saya nak skip soalan-soalan yang ni sebab proses dia sama saja. Mungkin saya nak respons kepada yang bertanya tadi. Macam mana saya masukkan, macam mana saya masukkan stimulan yang bentuk gambar tadi kan? Yang macam ni. Yang ni kan? Sebenarnya yang ni ialah gambar saja ataupun dalam bentuk JPEG. Sebab di dalam Google Form memang kita tak boleh nak type soalan panjang-panjang yang ada 1, 2, 3 dan sebagainya. So secara alternatifnya kita kena gunakan JPEG sebagai stimulan dia. So saya banyak gunakan Canva. Masih boleh nampak ke apa yang saya share pada skrin? Nampak. So Canva ni, ini dia soalan yang saya buat. Ya, so kalau saya klik kat sini. So ini sebenarnya soalan yang saya buat sebagai stimulan. Sebab kita tahu dalam Google Form kita tak boleh nak masukkan Roman 1, 2, 3, 4 dan even kita tak boleh nak enter pun. Dia tak boleh turun ke bawah. Jadi secara alternatifnya kita masukkanlah soalan dalam bentuk gambar. Ya, jadi contohnya add new page. Okay, katalah nak masuk. Apa ya, ini yang saya gunakan tadilah. Contoh yang macam ni. Okay, apa yang kita nak masukkan. So bergantunglah kepada keperluan tuan-tuan perempuan, apa dia bentuk apa nama ni, stimulan yang diperlukan. Kalau kata nak masukkan teks, just masukkan teks lah. Okay, ini adalah stimulan soalan anda. Okay, masuklah soalan-soalan. Okay, dan once you are happy with this one, kita klik, kalau nak guna Canva lah kita just klik pada download dan kita ambil JPEG. Ya, JPEG dan saya pilih page yang last sekali dan saya downloadkan. Okay, sekarang ni saya dah ada gambar itu pada folder download saya. So saya sekarang ni akan patah balik ke saya punya, okay, ni soalan saya. So saya patah balik kepada soalan saya tadi. Okay, ni soalan pertama. Soalan kedua, katalah saya nak masukkan bentuk gambar tadi kan. Ya. So saya klik pada gambar, boleh nampak tak kat sini? Ya. Kita klik pada yang image ni. Dan browse je. Dan cari dekat download tu. Okay, stimulan kita pun adalah kat sini. So boleh resize kalau tak nak terlalu besar dan barulah kita masukkan berdasarkan apa dia kenyataan ini yang manakah macam itulah. Alright. So kita masuklah option, apa jawapan option 1, option 2, option 3, option 4 dan again kita perlu klik pada answer dan kita bagi markah, 1 markah dan kita boleh pilih mana jawapan yang betul bagi stimulan ni. Mungkin jawapan yang betul adalah D. So bila once kita dah pilih pada jawapan yang betul, dia dah ada tanda right kat situ, kita klik pada done. Assalamualaikum, nak tanya, jawapan tu boleh lebih daripada 1 tak? Boleh lebih daripada 1 atau tidak, saya rasa boleh kot. Boleh. Boleh
Tapi tadi sebab kita datang tadi Contoh saya macam rasa kita boleh. buat Saya soalan pernah buat kenyataan clip yang benar kan. boleh. Contoh mana Ya. antara yang berikut manakah kenyataan yang benar, contohnya lah. So biasanya kadang-kadang kita ada 2-3 jawapan yang betul di situ kan, contohnya. Okey, boleh. Kalau tapi mungkin antaranya ialah arahan perlu jelas lah kan. Okey. Supaya pelajar tahu bahawa anda boleh memilih lebih daripada satu jawapan ataupun daripada ini terdapat 2 jawapan yang betul. Pilih salah satu. Dan kita kena decide lah dari sudut markah berapa kita nak bagilah. Maksudnya ada macam mana kita nak pecahkan, contoh markah di situ ada 1. So maknanya dia contoh jawapan ada 3 contohnya. Contoh jawapan ada 3 tapi dia jawab 2 sahaja. Okey, mari kita cuba sebab saya tak pernah cuba lagi soalan yang ada 2. Jom kita cuba. Okay. Kita try je buat macam mana Boleh ni contoh lah ya. Saya tak sempat lagi. Okey, katalah okay, this is this question dan sebenarnya untuk soalan ni ada 2 jawapan yang betul. So sekarang ni kita kena bagi katalah 2 markah lah kot. Try kita tengok. Sekarang ni dia kata add answer. Ni saya Kata boleh mencelah. Kalau nak buat soalan macam tu tak silap saya kena guna multiple grade. Tak boleh guna multiple choice. Oh ya. Thank you. Betul. Okey. Sekejap ya. Yang tapi macam yang ni dia sebenarnya kita boleh pilih juga tau. Kita boleh pilih juga. Kita dah lock jawapan A dengan C adalah jawapan yang betul. Okey? Sekejap. Kita cuba tengok. Katalah apa rupa bentuk soalan ini. Ni bentuk soalan ini. Okey, katalah ini kita jawab tadi jawapan 2 dengan 3. Oh, dia tak boleh. Betul. Okey. So maksudnya terima kasih kepada yang memberikan buah fikiran tadi, saya pun tersilap. Okey. So selain daripada bukan multiple apa grade. tadi? Bukan. Cuba doktor klik. Checkbox. Dia kena ambil soalan checkbox. Okey. Yang tu. Okey. Yang ni dia boleh jawab banyak. Okey, kita tengok Katalah kita sebab kita kena jawab semua soalan ni sebab kita nak tengok dia punya outcome nanti. Okey. Katalah macam tu. So kita submit. Kalau tengok skor dia, ini salah, jawapan dia yang ni pun salah. Okey. Yes, betul. So inilah maksudnya dia beritahu jawapan yang sebenar ialah yang ni dengan yang ni kan. So bila pelajar jawab yang ni dia betul, yang ni dia salah. Tetapi dia kosong markah. Maknanya dia serangkai lah. Untuk pelajar dapat 2 markah dia mesti betul dua-dua. Kalau dia betul salah satu, tengok markah dia masih kosong lagi. Right? Tapi terpulanglah kepada macam mana tuan-tuan nak reka bentuk soalan kan. Mungkin lebih tepat kalau kita nak ukur kesahan ataupun dari segi ketepatan soalan tu satu soalan untuk satu jawapan yang tepat sajalah ataupun terpulanglah kepada. Alright. So, sebab kadang-kadang biasa untuk soalan tajwid lah contohnya kan. Kan biasa kami buat soalan bentuk macam tu. Baik. Yalah. Okey, terima kasih. Mungkin sebab saya tak biasa dengan bentuk assessment macam tu kan. Okey, jadi terpulanglah kepada nature of this business kita sendirilah. Okey. So itulah cara untuk kita bangunkan Google Form dan kalau kita nak send lah pada pelajar. Okey, ada soalan lagi tak tentang Google Form, Google Quiz? Assalamualaikum. Saya rasa mudahlah. And then salam. Nak tanya, kalau kita macam nak buat comprehension punya question kan, nak kena pakai passage kan, nak letak passage like a whole passage kan. Saya try buat macam tak boleh, so it's perhaps advisable to buat macam yang doktor buat tadi tu ya, yang letak maybe paragraph by paragraph dekat question itself dalam gambar ke macam mana? Ke ada yang I miss yang sebenarnya boleh letak passage but I didn't know? Okey, bagi saya lah, tapi saya tak tahu mungkin ada pandangan rakan-rakan juga, kita sama-sama kongsi. Bagi saya kalau kita nak buat macam untuk passage maksudnya macam comprehension ataupun dia bentuk macam mini essay ke? MCQ. Dia dalam bentuk MCQ,
Tapi ada passage and the students kena read the question, the passage and then answer based on the passage. Okay. Boleh buat macam yang mungkin salah satu caranya ialah kita guna yang macam ni lah. Masukkan passage yang panjang-panjang tu ataupun kita sebenarnya boleh masukkan kita boleh masukkan ni ataupun kita nak masukkan dalam bentuk JPEG macam ni lah. So pelajar boleh baca. Katalah passage kan, passage kita masukkan kat sini dan kita insert ke dalam soalan yang kita buat tadi. Sama seperti macam yang ni lah, katalah ini di ada passage and then student baca and then barulah kita bagi soalan dia kat sini. So berdasarkan passage yang ada dalam ni, pelajar pun menjawablah soalan-soalan kefahaman dia. Okay. Macam tu ke? Adakah itu saya menjawab soalan? Yes. Saya nak tanya soalan dia. Hello. Soalan Satu saya. soalan RM1 Okay, sila tuan. Soalan saya, possible ataupun tidak kalau kita buat final exam pakai Google Form untuk jumlah pelajar yang ramai. Kami let's say 1,500 ke 2,000. Saya rasa in terms of bilangan pelajar 2,000 memang boleh lepas. Cuma mungkin saya rasa Kena shuffle ke soalan tu macam mana kalau gitu? Dia sebenarnya ada beberapa tips lah. Satu, kita guna shuffle question. Maksudnya pelajar, tapi tuan rancang nak buat macam mana? Sama ada synchronous ke asynchronous? Serentak. Maksudnya kita boleh nampak tak pelajar? Kita nak online kan pelajar tak bersama-sama, katalah macam dekat Zoom sekarang kan. Kalau saya bagi latihan tadi, saya boleh nampak semua duduk pegang handphone, nampak duduk telik-telik handphone sebab menjawab respon saya lah. Okey, kalau kita ada mekanisme itu, salah satu caranya, salah satu antara mekanisme untuk mengelakkan peniruan ialah kita kumpulkan pelajar di dalam satu grup lah. Tetapi Zoom ni, walaupun kita yang berbayar, dia ada limit juga. Mungkin boleh pecahkan kepada grup-grup tutorial ke ataupun grup-grup mengikut kata dia punya meja ke apa ke kan, supaya dalam satu grup tu tak terlalu ramai lah dan mudah untuk kita monitor. Sama juga macam kalau kita invigilate exam kan, kita perlu ada beberapa mungkin invigilators dan kita pecahkan mereka pada kumpulan-kumpulan. Okay, itu dari sudut teknikal pelaksanaan. Kalau macam ni kita shuffle soalan, kita buka hanya pada waktu yang kita tetapkan, student tak submit jawapan tu sebelum waktu habis, kita kira dia tak attend exam. Boleh tak kalau macam tu? Boleh kita buat macam tu. Okay, dia ada few steps. Yang pertama, kita shuffle soalan. Tetapi bila kita shuffle soalan, dia ada kemungkinan untuk nama penuh tu, kan kita minta maklumat pelajar kan? Maklumat pelajar yang ni pun dianggap sebagai soalan ni. Jadi mungkin nama, untuk ruang nama ni mungkin berada dekat nombor 14 ke, nombor 41 ke. Mungkin begitu. Tapi kalau kita tak kisah, tak apalah kan? Okay. Yang kedua, kita gunakan section. Macam saya katakan tadi, section ni. Kita add section, maknanya once dia dah habis satu section tu, dia dah tak boleh patah balik. So dia tak boleh macam, katalah dia nak berhubung dengan kawan dia kan. Soalan ni, tapi dia dah tak boleh. Nak tanya. Shuffle soalan tu, maksudnya kita soalan yang sama tapi berubah kedudukan. Betul. Soalan yang sama. Baik. Boleh ke kalau kita nak buat contohnya, kita ada satu set soalan yang backup dan dia boleh shuffle soalan tu berbeza tapi aras yang sama. Setakat yang saya explore kat sini, dia memang dia tak, dan dekat Google Form ni dia tak tarik pada database yang kita ada. Maksudnya whatever questions yang kita letak dalam ni, itu saja yang dia akan shuffle lah. Kecuali kalau ada extension ataupun ada add-ons yang lain lah. After all, sebenarnya dari sudut validity, kita menggunakan soalan yang berbeza-beza. Walaupun kita kata dia mengukur aras yang sama, dia mungkin melibatkan interpretasi yang berbeza pelajar kan. Jadi sebolehnya kita elakkanlah menggunakan soalan yang berbeza-beza. Okey, yang katakanlah pelajar kita 2,000, kita pakai shuffle, dia punya trend shuffle tu, dia punya macam mana pergerakan dia? Dibuat pada semua dulu. Dia memang secara random tuan. Dia random dan Google Form yang akan buat. Okey.
Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Maaf kalau saya mungkin terlepas. Saya nak tanya berkaitan dengan shuffle tadi. Kalau kita buat soalan berdasarkan section tu, jadi dia akan shuffle section sekali ke ataupun soalan dalam section yang sama je yang akan shuffle? Saya rasa dia hanya shuffle dalam section saja. Dia tak akan cacamarbakan. Okay. Yes. And then cuma isu bila kita reshuffle question ni kan biasa kalau kita buat soalan exam kan dia akan bermula dengan soalan yang paling mudah dulu kan sehinggalah kepada soalan yang lebih yang kata kebat lah. Tinggi lah. Ya betul. Jadi kalau kita reshuffle mungkin soalan tu akan tiba-tiba soalan satu dah soalan susah kan. Jadi segi psychological effectnya pada belajar mungkin yelah kalau kita cakap pasal assessment kan bila biasanya untuk soalan-soalan kita ukur daripada yang paling rendah, yang paling asas sehinggalah kepada yang lebih tinggi. Itu mungkin juga aspek yang mungkin perlu kita fikirkan jugalah kalau kita nak reshuffle questions. Alright, so habis tentang Google Form quizzes. Ada sikit lagi ni, boleh saya teruskan ke nak masak dah ni? Nak lunch dah ni? Boleh. Boleh. Alright, okay. So, tak apa, sambil-sambil tu saya suka sangat bila ramai yang bertanya macam ni. Rasa macam hidup je kelas ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Ni assessment 1. Okay, ni contoh lah just untuk kita bincang sama-sama. Okay. Katalah yang ni, saya bagi assessment pada tuan-tuan perempuan. Saya kata create new entry in your blog, write an essay on affirmative and summative assessment and you may refer to other references and then the length of your essay must not less than 4,000 words. Okay, kalau tengok macam ni, agak-agaknya apa dia kemahiran yang boleh kita ukur? Analisis. Yes, mungkin menganalisis. And create. Create dan juga mungkin sintesis juga kan? Yes. So maksudnya, saya tak tahu tuan-tuan perempuan ada tak suruh pelajar buat blog? Mungkin orang bahasa ni biasa ramai yang jiwang-jiwang yang ada language, ada atau literature dia kan, menulis di blog kan. Ada tak mungkin yang boleh share pengalaman tuan-tuan perempuan bagi tugasan supaya pelajar menulis dalam blog mereka? Cuma saya terfikir kalau dia tulis macam English, mana tahu dia copy tempat lain ke dia masuk, ada tak macam mekanisme kita boleh detect ini plagiarism daripada tempat-tempat lain? Okey, kalau di dalam online memang agak sukar sikit lah untuk kita check. Sebab kalau katalah memang kita ada tools untuk kita check similarity index kan, katalah kita ada Turnitin ke Authenticate ke, cuma dalam Turnitin ataupun Authenticate ni biasanya yang ada dalam database mereka adalah paper-paper ataupun jurnal academic writing lah yang telah disimpan dalam database. Cuma kalau dalam yang berbentuk online ni agak sukar untuk kita tentukan lah. Tetapi maksud saya, bila kita gunakan blog ni maksudnya pelajar menulis dan publish penulisan mereka itu di blog. Maknanya sebagai satu contoh e-portfolio lah, mungkin saya tunjukkan contoh sekejap. Ataupun saya ada, saya tunjukkan contoh macam mana penilaian secara portfolio, e-portfolio kepada para pelajar. Untuk subjek. Okay, setelah inovasi. Okay, contohnya yang ni untuk pelajar tahun 2 saya lah. Ni kumpulan tutorial, kami ada 151 pelajar. Dan pelajar-pelajar ni dia kena buat tugasan dan dalam masa yang sama mereka perlu hasilkan satu e-portfolio. Maknanya mereka kena bangunkan satu laman web lah. Contohnya secara random saya klik kat sini. Okay. Jadi setiap orang pelajar memang akan ada blog dan mereka perlu masukkan beberapa perkara. So sebenarnya sebab dalam kursus saya ni saya bercerita juga tentang media literasi kan, jadi kita nak supaya student ni ada visibility dia dalam talian. Jadi sebab tu mereka perlu hasilkan satu tugasan ini dan mereka boleh masukkan assignment dan ini saya nak tunjuk tentang on reflection tadilah. Ya.
Jadi saya minta pelajar-pelajar menuliskan reflection dia bagi setiap minggu lah, apa yang mereka lalui, apa yang mereka rasa, apa yang mereka pelajari misalnya. So kita boleh melihat juga dari sudut, mungkin untuk orang bahasa, mungkin saya tak tahulah sama ada ni tepat ataupun tidak kan. Macam saya tidak mengukur bahasa pelajar. Tapi mungkin untuk bahasa macam mana kita nak katalah apa tu, kemahiran penulisan secara saya tak tahu lah, sorry lah tak reti nak bagi contoh untuk bahasa ni, mungkin sebagai pemberita ke apa ke kan. So mungkin kita boleh letakkan sini sebagai exercise diorang lah, and then macam mana mereka boleh menekankan aspek-aspek ataupun menyampaikan isu-isu semasa dan sebagainya, ya. So kita bolehlah jadikan ini sebagai salah satu daripada tugasan pelajar. Dan ini sebenarnya untuk reflection ni saya bagi juga markah kepada pelajar. Ya. Tapi markah tak banyak lah, mungkin dalam 10 markah macam tu, just to make sure yang mereka recall balik apa yang mereka ajar mereka pelajari setiap minggu, dan dari sini kita boleh nampak apa perasaan dia kan, acceptance dia kepada pengajaran kita, ataupun mungkin apa yang mereka suka, aktiviti-aktiviti yang kita buat. So sebenarnya bila saya baca dia orang punya reflection ni, even saya pun boleh buat satu paper lah. Reflection ni di samping kita boleh tengok tahap pemikiran pelajar, macam mana dia buat reflection, apa yang mereka fikirkan, ataupun mereka hanya melaporkan apa aktiviti yang mereka lalui. Jadi sebab sebenarnya reflection ni kalau nak cerita dari sudut literaturnya, dia ada dua, satu reflektif dan ada satu lagi non-reflective reflection. Jadi mungkin ada pelajar yang dia rasa dia buat reflection, memang reflection tetapi dia falls under kategori non-reflective reflection. So mungkin kalau saya tak tahulah sama ada mungkin tuan-tuan perempuan pun dah biasa buat benda macam ni, tapi saya rasa saya yang paling suka ialah apabila saya minta pelajar buat reflection, sebab mereka akan menulis dari hati mereka lah kan, dan indirectly kita juga boleh tengok perkembangan mereka, dan seterusnya kita boleh tengok apa sebenarnya pandangan mereka kepada pengajaran kita. Sebab macam saya katakan tadi, at the very first place, assessment is not just about assessing students, tetapi juga untuk assess kita punya pengajaran jugalah, right? Okay, dan okay, yang ni contohnya in group, katalah saya minta tuan-tuan perempuan bekerja dalam kumpulan, and then cuba plan 3 assessment based on the course learning outcome, ataupun mungkin yang mengajar subjek yang sama, khusus yang sama, sit together and then plan 3 assessments based on apa dia objektif yang ada di dalam proforma ataupun dalam kursus masing-masing lah. And then untuk setiap assessment ni mesti ada learning objektif yang nak dicapai. And then berapa markah yang kita nak letakkan dan apa dia skema pemarkahan yang kita nak buat. So yang macam ni, kemahiran apa agaknya yang boleh kita ukur? Agak-agaknya, apa kemahiran yang boleh kita ukur dari sudut taksonomi Bloom tu tadi? Sebab macam saya dah cerita tentang apa itu konsep assessment kan, apa dia level-level dalam taksonomi Bloom, apa dia tools yang boleh kita gunakan, dan kemudian saya bagi satu assessment kepada tuan-tuan perempuan. Agak-agaknya apa dia kemahiran yang dilibatkan ataupun yang saya boleh assess melalui tugasan ini? Rating. Application boleh tak doktor? Apply, okay. Apply. Lagi? Create. Create. Ya, betul. Dan sebenarnya kalau bagi saya lah, saya nak melihat level create tu sebenarnya. Sebab dia adalah level yang paling tinggi, di mana setelah kita faham tentang konsep assessment, kita faham tentang things to be considered sebelum kita buat assessment kan, macam yang kita bincang tadi, dan tools-tools yang sesuai untuk kita gunakan, maka tuan-tuan perempuan kena fikirkan apa dia 3 assessment. Maksudnya you kena rancang dan menghasilkan apa dia assessment yang nak dibuat. So lebih kepada mungkin create. Kalau kita nak sampai ke level paling tinggi, saya rasa creation is might be achieved lah dengan tugasan yang macam ni. Alright. So any comments on this kind of question?
Pak Dek. Education punya. Ya? Education. Memang pendidikan lah. Tak, ini soalan ni saya merujuk kepada training kita hari ni. Ya, maknanya bila saya bagi training pada tuan-tuan perempuan, so saya minta tuan-tuan perempuan buat benda ni, assessment ni. So maksudnya saya nak mengukur level creation tuan-tuan perempuan. Sejauh mana tuan-tuan perempuan boleh create ataupun menghasilkan 3 assessment mengikut performa masing-masing. Sebab masing-masing ada kelas ataupun ada subjek-subjek yang masing-masing ajar kan. So mungkin selepas ni bila kita, maknanya ada keperluan memang kita kena rancang assessment kita kena rethink and then redesign the way we assess students. Mungkin salah satunya antara aktiviti yang mungkin kita semua kena buat ialah kita kena buat benda ni. Kita go back to kita punya performa, kita tengok apa dia learning objective. Dan kita nak belajar capai and then kita rancang apa dia bentuk assessment ni. Baik, ini adalah yang last pagi kali. satu petang satu Okay, yang last kali dia adalah penggunaan flip grid. Pernah guna tak flip grid? Tak pernah. Okay, baik. So, saya letakkan dia punya link. Sekejap ya. Saya letakkan link dia dekat kita punya chat lah. Okay. Okay, saya dah letakkan link dekat ruang chat. Mohon kerjasama untuk copy dia dan pergi dekat Google and then pastekan dia dan tuan-tuan perempuan akan dibawa ke ruang flip grid. So dapat tak yang macam ni? Sama Ya. Okay. Baik. Jadi flip grid ni sebenarnya salah satu daripada tools yang boleh kita gunakan untuk kita dapat feedback daripada pelajar-pelajar kita. Ataupun mungkin kita boleh juga guna flip grid ni untuk pelajar buat presentation. Ya, katalah mereka nak kata mendeklamasikan sajak. Okay, kita minta dia record dekat flip grid ni dan dia akan posted dekat ruang ataupun page yang kita buat ni. Okay, so untuk tujuan ni just untuk sebagai kata demonstration lah macam mana kita guna flip grid. Saya buat satu flip yang mana saya buat tajuk dia refleksi satu lagi tentang bengkel ini dan 2 je yang saya minta. Apa yang anda pelajari hari ini dan apa dia tajuk khusus yang ingin dipelajari pada masa akan datang lah contoh kan. Okay. So cara dia ialah ni masing-masing guna komputer kan. Sebab kalau guna handphone you all kena download dulu dekat App Store ataupun Play Store. So kalau guna laptop just klik pada yang ni, yang button hijau dengan putih yang plus ni. Klik di situ. Okay, dia minta kita login lah. Mungkin kalau yang belum dia just minta kita create account saja. Okay, so nampak tak video saya dah ada di ruang ini. Jadi untuk nanti saya minta kerjasama semua boleh buat flip grid ni Okay. Then bila kita nak mulakan rakaman kita klik pada button kamera ni. Sekejap data hidung. Okay, klik pada video dan dia ada countdown 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah semua yang sudi hadir untuk bengkel pada hari ini. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan dapat sesuatu lah pada bengkel ni. Dan saya harap mungkin semua selepas ni tolong berikan sedikit feedback lah tentang apa yang tuan-tuan perempuan dah dapat ataupun take away lah daripada bengkel hari ni. Dan mungkin saya nak tahu juga apa sebenarnya antara isu-isu ataupun kemahiran yang dirasakan perlu untuk dipelajari pada masa akan datang. Right, so saya minta maaf di atas segala kekurangan. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Right, so bila dah habis, kita klik saja pada button next. Boleh nampak kan? Boleh nampak tak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ni kita boleh review balik lah ya. Dan kita boleh seterusnya kita tekan pada next lagi. Dan dia akan minta kita take a selfie untuk submit video. Ya. So kita boleh ambil selfie ataupun kalau rasa nak gambar yang lebih glamour lagi boleh upload gambar lah. Okay, dan konteks ni saya just nak selfie saja.
Okay. Okay, dah ambil gambar. Inilah jadi walaupun kejadiannya tak comel mana. Muka macam baru bangun tidur. Okay, next. Tunggu saja sehingga dah di-prepare kita punya video dan kita masukkan nama dan ini adalah optional. Kalau tak nak pun tak apa, just submit video saja. So dia kata congrats Fariza Khalid, dia kata video pun dah selesai. So complete dan Doktor, Assalamualaikum. Saya Rosnani. I notice dekat Flipgrid tadi dia ada countdown. Maksudnya I think dia start dengan 5 minutes and then dia kurang-kurang. So memang limit untuk video dia 5 minutes ya doktor for this. Ya, untuk ni saya limitkan 5 minit. Oh, jadi maksudnya the owner of ni macam cikgu boleh apa ni limitkan lah, meaning kita boleh adjust Boleh. Nak saya tunjukkan ke cara macam mana nak guna Flipgrid? Boleh. Okey, tapi sebagai balasannya you all kena letak semua video kat Flipgrid tau. Okey. Setakat ini sahaja persahabatan kita. Okay, now saya share. Okay. Macam mana kita nak gunakan Flipgrid? Okay, so kita pergi ke, boleh nampak tak semua ni kat sini? Flipgrid Okay. So untuk kita create Flipgrid, apa yang link saya bagi tadi, so sedari sebenarnya sebagai learners. Tapi untuk create Flipgrid, kita kena masuk sebagai educator. Tak apa, saya log out dulu nak tunjukkan. Okay. Bila kita klik pada Flipgrid ni, first timer kita kena sign up lah. Okay, kita boleh guna Google Login juga. Okay, so kita masuk sebagai, dia tak tunjuk tadi tapi sebenarnya bila kita login ataupun kita sign up, kita ambil educator, educator login. So sekarang ni saya berada dan saya sign in ataupun login sebagai educator. Okay, kalau kita lihat kat sini, dia adalah grids yang pernah saya buat lah. Ya. So untuk first timer, boleh pergi pada add new grid. Add new grid, katalah mungkin kita nak createkan mengikut kumpulan pelajar yang kita ajar. Ya, contoh, katalah saya nak buat untuk kelas GA 2123. Contohnya macam tu. Okay, student, school email mungkin kita boleh createkan, kita nak supaya pelajar login guna school email saja, tapi untuk ni kita just boleh buat public dan kita just klik next dan so dia dah ada grid kat situ. So kalau saya kejap saya patah balik tadi. Nampak tak grid yang baru telah terhasil di sini. Jadi tuan-tuan boleh buat, katalah kita nak letak hanya grid ataupun video-video daripada pelajar subjek ni saja kat sini. Ya, kita boleh buat macam ni. Sorry nak tanya lagi. Ada maximum number of videos tak untuk one grid? So far tak ada. Okay. So far tak ada. Okay. Alright. Dan kita klik pada, katalah yang ni yang saya buat ni, saya ada few lah, banyak saya gunakan untuk reflection. Dan katalah kita masuk tadi dan kita nak create satu topik kan. Yang tadi tu kita buat grid. Grid maksudnya satu kategori lah. Okay. Sekarang ni kita nak buat new topic. So saya klik pada add new topic dan saya masukkan misalnya apa nama ni, pandangan anda tentang digital citizenship. Panjang sangat digital citizenship. Sebab dia hanya 35 aksara kat situ. Okey, ni kat sini yang tanya tadi ya. Kita boleh setkan berapa minit kita nak. Sebelum ni, saya ingat dalam sebulan yang lepas, maksimum untuk Flipgrid hanya 5 minit. Tapi bila MCO ni, Flipgrid dah upgrade dia punya ni jadi 10 minit. So if you like to have up to 10 minutes, then kita boleh klik pada 10 minit lah. Jadi maksudnya maksimum pembentangan pelajar boleh mencapai 10 minit. Bergantung lah ya.
Okay, dan kita masukkanlah apa soalan yang kita nak berikan kepada pelajar ataupun arahan yang kita nak berikan. Atau mungkin kita boleh juga masukkan apa dia poin-poin ataupun yang poin penting yang perlu mereka masukkan dalam dia punya jawapan dalam bentuk video tu tadi. So yang ni kita boleh guna macam-macam lah, you boleh explore lah. Nak guna ni boleh, nak linkkan dia dengan Wakile. Biasa tak dengan Wakile? Wakile ni adalah satu content curator tools untuk kita susun maklumat-maklumat daripada OER lah. Okay, macam yang saya buat, saya upload image. Ya, kita boleh upload image dan kita carilah image yang mana yang kita nak masukkan. Contohnya macam tadi ini, dan kita boleh laraskan dia sedikit dan kita cropkan dia. Mungkin gambar group dan sebagainya lah ya. Okay, so and then selepas kalau nak jumpa jangan jumpa kita dengan dia, panggil majlis sekali. Hajar, kita boleh even letakkan link ya. Kalau kita nak pelajar maknanya katalah saya nak pelajar tengok satu website ni tentang digital citizenship. And then arahan saya ialah berdasarkan pembacaan kamu pada website yang diberi ataupun link yang diberi, nyatakan 3 isu penting ataupun 3 aspek penting dalam digital citizenship contohnya, right? Okay. So itu juga adalah salah satu bentuk assessment. Ataupun kita boleh buat macam yang saya buat tadi. Saya gunakan Flipgrid untuk apa dia? Untuk dapatkan reflection daripada tuan-tuan perempuan tentang training saya. Contohnya. Boleh juga macam tu. So once we are happy with all these things, kita just klik pada create topic. Okay, so dia kata topik is okay. So kita boleh bagilah link ni pada pelajar-pelajar, sama ada kita nak copy link ataupun kita nak embed dalam LMS ya, atau kita nak generate QR code. Boleh juga kita klik pada yang ni dan kita download lah QR code. Dan once kita dapat, kita share dengan pelajar-pelajar kita QR code ini. Okay. Alright. So itulah cara macam mana kita menggunakan Flipgrid untuk kita dapatkan assessment atau kita buat assessment pelajar ataupun dapatkan pandangan daripada pelajar-pelajar. Doktor, saya ada soalan. Ya, silakan. Kalau ikutkan untuk Flipgrid ni, kalau tugasan untuk pelajar, kita kira sebagai untuk sinkronis saja. Dia bukan asinkronis. Yes, betul. Ini pelajar kena buat naik video tu secara live lah. Betul? Tak. Sebenarnya dia adalah lebih berbentuk asynchronous tuan. Asynchronous. Sebab dia maknanya kita bagi ni and then mungkin kita bagi satu tempoh masa kan. Ya, pastikan kamu semua memuat naik video ataupun jawapan ni pada pukul berapa. So kita bagi dia ample time lah untuk belajar record dan sebagainya. Untuk mungkin mereka nak share apa semua kan. Okay. Maksudnya dari segi pilihan muat naik video tu, sama ada pelajar muat naik video ataupun dia boleh buat secara live. Yes, betul. Okay, saya faham. Okay, dia ada 2 cara. Sama ada macam tadi yang saya demonstrate tadi tu ialah kita secara live kan. Maksudnya dia direct, dia terus record. Tapi boleh juga pelajar dia record somewhere else and then dia upload dekat Flipgrid. Boleh? Dan bagaimana dengan bandwidth dia? Untuk low bandwidth, Flipgrid sokong tak? Ataupun diperlukan capaian internet itu? Bila dia melibatkan video ni mungkin dia akan melibatkan bandwidth yang lebih tinggi sikit lah. Ya? Mungkin lebih tinggi sikit lah. Tapi secara alternatifnya kalau kita rasa macam pelajar kita mungkin tak boleh nak hasilkan video sebab isu bandwidth yang rendah kan, mungkin kita boleh bertukar kepada alternatif dari sudut reflection yang dalam bentuk teks lah. Mungkin kita boleh guna Padlet ataupun kita gunakan apa nama ni dekat Google Sheet dan sebagainya lah. Kita boleh bertukar kepada alternatif begitu. Ya? Terima kasih. Okey, sama. Okey, contoh katalah yang macam ni kan, pelajar jawab kan. So kita go down ni. Contoh yang ni lah masa awal-awal PKP hari tu, saya memang terus 14 hari bulan Mac tu terus switch kepada online sebab ni adalah kelas pelajar eksekutif cuti sekolah. Ni semua cikgu-cikgu kan. Cuti sekolah je dia orang ada kelas. Jadi saya minta lah dia orang respon sikit tentang Zoom sebab first time guna Zoom dengan dia orang kan. Okey. Katalah macam ni kita dah ada jawapan daripada pelajar, kita sebenarnya boleh bagi apa tahu, kita boleh bagi point kat dia. Contoh kalau macam ini,
dulu. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Aina Tibaruhisa, merupakan pelajar Dr. Fariza untuk subjek Kaedah Pendidikan 1. Okay, secara keseluruhannya, apa yang saya boleh katakan, Okey, saya tak naklah tunjuk jawapan ni kan, maknanya ini tak penting. Yang ni maksudnya pelajar ada record. So apa yang kita boleh buat di sini ialah kita boleh bagi dia markah dari segi idea. Katalah untuk ni saya bagus ni, idea ni kita boleh bagi 5. Performance mungkin dia malu sikit tak tengok ke kamera ke apa ke, kita boleh bagi 3. Dan kita boleh bagi komen untuk pelajar tadilah. Ain, pembentangan anda adalah sangat baik. Misalnya macam itulah. So kita boleh juga bagi feedback kepada pelajar dan pelajar boleh melihat apa dia feedback yang kita beri. Dan barang diingat, bila kita guna Flipgrid ni, maksudnya whoever yang ada di dalam Flipgrid yang kita buat ini akan boleh menonton video rakan-rakannya yang lain. Ya, jadi mungkin terpulang kepada kenapa kita nak gunakan Flipgrid ini, sebab mungkin untuk tujuan ini kita tengok kemahiran apa yang kita nak ukur lah. Sebab mungkin ada juga isu-isu, tapi saya rasa dalam bentuk video tu mungkin tak ada isu sangatlah dari segi plagiarism dan sebagainya kan. Contohnya macam ada pelajar saya bila dalam bentuk, katalah saya gunakan Trello untuk mereka submit tugasan untuk research method 1 yang ada proposal, yang ada mereka kena buat kerangka konsep dan sebagainya. So mereka rasa, saya tak nak share dengan orang lain, saya tak nak pelajar lain tengok pun tugasan saya. So alternatively ialah kita boleh gunakan Google Drive lah, di mana pelajar share tugasan mereka tetapi dalam setting pada link tu dia tak buka kepada public. Maksudnya dia hanya invite saya sahaja. Ya, jadi dari sudut tu juga kita boleh memastikan bahawa tak berlakulah pelajar ni tiru orang ni, pelajar ni tiru orang sana kan. So itu salah satunya. Tapi untuk Flipgrid ni saya banyak juga guna untuk reflection. Jadi mungkin dia tak timbullah dari sudut orang ni curi idea dan sebagainya lah. Sebab yang ni mungkin dia bukan berbentuk summative assessment di mana kita bagikan skor untuk final mark, tetapi lebih kepada formative assessment. Kita nak tengok apa pandangan mereka, apa lagi yang mereka perlukan dan sebagainya lah. Alright. Okay, any more question? Saya rasa kita pun dah melebihi masa ni. Ramai dah nak masuk dapur ni. Kita nak tanya. Ya, sila. Apa nama tadi tu? Yang feedback kita sebagai pensyarah kita beri pada pelajar. Okay. Adakah pelajar tu akan dapat secara individu? Maksudnya kawannya hanya boleh tengok video saja atau kawan boleh tengok komen kita sekali? Kalau pelajar masuk ke sini, dia boleh tengok komen yang kita letak pada pelajar yang lain. Tapi of course lah kita takkanlah nak bagi komen yang ni kan, takkanlah kita nak kata kamu ni teruk, kita janganlah bagi feedback yang macam tu. I mean kita bagi sesuatu yang konstruktif lah. Kita melihat kepada konstruktif punya feedback supaya pelajar boleh yang kata lebih motivated dan sebagainya lah. Itu pandangan saya lah ya. Doktor saya nak tanya. Ya saya. Untuk Flipgrid ni, kalau kita guna mobile apps lebih senang ataupun adakah dia friendly macam guna laptop? Dia sama je sebab ramai juga student saya guna dekat handphone Cikgu Fauzan. Tapi cumanya kalau pelajar guna mobile apps, guna handphone, dia kena download dulu apps tu. Tak ada masalah pun, sama macam Zoom kan. Zoom kita boleh guna dekat laptop, tapi kalau kita nak guna dekat handphone kita kena download dululah apps untuk Zoom tu. Sama je. Faham. Doktor, maksudnya ini kombinasi video dan audio sajalah kan? Maksudnya boleh bukan dia macam kita boleh tunjuk slide kita ke? Tak, yang ni lebih kepada video dan audio saja. Kalau nak guna slide kita guna minta pelajar guna screencasting lah. Guna screencasting ataupun macam sekarang ni kalau pelajar kita guna Zoom, dia orang pun boleh login ke account sendiri, guna Zoom tu dia macam record dan juga dia buat presentation and then dia boleh download video tu. Terus sekarang ni Zoom pun boleh kita gunakan salah satu untuk presentation secara individu dan video itu dia serahkan kepada kita. Maknanya secara asynchronous lah kalau kita nak buat. Tapi kalau secara synchronous, of course sama macam sekarang lah kan, kita buat secara synchronous di mana pembentangan dibuat menggunakan Zoom.
Yes. Okay, so saya rasa itu sahajalah yang mampu untuk saya share sedikit sebanyak dalam tempoh 2 jam ni. So secara basicnya kita dah cover few aspects lah, bermula daripada assessment, formative assessment, summative assessment, dan juga apa dia tools-tools yang boleh kita guna pakai untuk mengukur skills-skills yang berbeza di dalam taksonomi Bloom. Ya? Jadi so saya harap boleh boleh memberi sedikit manfaat lah kalau tidak banyak kepada rakan-rakan untuk merancang macam mana nak menghasilkan assessment yang terbaik untuk pelajar-pelajar kita. Assalamualaikum. Ya, salam. Boleh lagi ke kalau nak tanya? Ya, boleh. Apa cadangan doktor lah tools yang sesuai untuk kita buat assess group presentation? Group presentation? Ya. Maksudnya untuk pelajar present kepada kita ataupun Ya. Sorry? Untuk subjek bahasa Arab level 1, student kena buat presentation, ada individual, ada yang group. So kami tengah memikirkan yang tools yang paling sesuai untuk group presentation sekiranya nak dikekalkan lah macam tu. Baik, Puan Hana nak pembentangan itu secara sinkronus ke ataupun asynchronous? Rasanya dua-dua. Yang mana yang lebih convenient untuk student buat? Okay. Ya, macam saya katakan tadilah, kalau pelajar kita boleh online pada masa yang sama, kita boleh buat secara sinkronus kan? So salah satu cara untuk pelajar membentang secara sinkronus, kita gunalah platform-platform untuk online meeting. Contohnya kita Zoom kan, kita masuk ke Hangout dan sebagainya. So pelajar boleh terus, sebab mereka pun boleh share dia punya desktop kan, mereka boleh terus paparkan slide dia dan terus buat pembentangan. So tu kalau secara sinkronus lah. Tetapi there are occasions di mana mungkin pelajar-pelajar kita ni mungkin ada yang tak boleh nak online pada ketika itu. Kerana masalah bandwidth ke, ataupun mungkin mereka memang, kalau yang Sabah Sarawak, saya tahu lah saya ramai student kat sana, dia kata nak dapat internet tu nak kena ke keluar bandar 2 jam perjalanan. Jadi macam kita pun rasa macam tak fair lah untuk students kan. So mungkin kita boleh pilih sesuatu yang mungkin melibatkan low bandwidth. Misalnya kalau pelajar ada handphone, mereka boleh gunakan WhatsApp untuk presentation. Okay. Macam saya katakan, pembentangan, kalau kita tahu pelajar ni ada masalah bandwidth, kita jangan tekan mereka, you kena buat dalam bentuk video. Mungkin kita hanya perlu masukkan audio saja. Ataupun maksudnya kita kena fikirkan alternatif lah. Kalau katalah dalam handphone kan, pelajar boleh sama ada katalah menggunakan Telegram ke ataupun WhatsApp ke, dia boleh buat presentation prior to that. Contohnya macam kalau dalam handphone macam saya katakan tadi, dia ada juga screencast untuk handphone. Sebab ada pelajar juga yang kata bila guna laptop dia tak ada tak boleh nak dapatkan internet yang kuat walaupun guna hotspot. Jadi mereka mereka kena gunakan handphone masing-masing. Jadi dekat handphone pun mereka boleh buat bentangan lah. Jadi kita perlu maknanya fleksibel dari sudut kita melihat apa kapasiti pelajar-pelajar yang kita ada lah. Okay. Tapi contohnya kalau pelajar tak ada masalah dari sudut internet, jadi kalau macam balik pada soalan Puan Hana tadi, kalau kita nak mereka buat pembentangan secara berkumpulan, sedangkan mereka ni berada di lokasi yang berbeza-beza kan. Jadi mungkin kita boleh cadangkan kalau semua ahli, katalah 5 orang dalam ahli tu, semua dapat internet yang bagus, minta mereka berkumpul dekat Zoom ke, dekat Hangout ke, okay, and then katalah 5 orang online serentak, seorang onkan dia punya slide presentation dan buatlah perbentangan dan record. Sebab macam sesi kita sekarang ni kita boleh record kan. Kalau pelajar yang gunakan katalah untuk Zoom ni, dia guna yang free, dia orang boleh guna 40 minit free. Maksudnya 40 minit tu saya rasa dah lebih daripada cukup lah untuk mereka buat presentation. So video itu mereka boleh simpan dan boleh hantar kepada kita, sama ada dia nak upload pada YouTube guna unlisted atau dia letakkan dekat Google Drive dan bagi link kepada kita supaya kita boleh tengoklah kepada video tersebut. Terima kasih Doktor. Okay. Doktor, Ya, ada soalan lagi. Ya, sila.
berkenaan Dia dengan nilai dia dah RM40 soalan ni Cik Amirul. Okey, gurau je. Feedback tadi, berkaitan dengan feedback tadi, macam Dr. cakap tadi, kalau boleh pembentangan kumpulan, boleh pakai Zoom ataupun apa-apa medium lah yang sesuai. Tapi untuk feedback boleh ke untuk buat pembentangan kumpulan? Untuk berkumpulan dia sebab dia tak boleh macam video conferencing. Kita tak boleh nak combine few participants dalam satu kata monitor. Tapi biasanya kalau macam pelajar saya pun kalau mereka waktu boleh face to face kan, sebelum ni mereka macam masuk je 3-4 orang dekat komputer tu ataupun dia gile-gile. Bila seorang cakap dia pause and then dia pass ataupun orang lain ambil alih tempat tu and then dia sambung pembentangan, dia pause and then orang lain pula. Itu kalau secara fizikal mereka boleh bekerjasama macam tu tak ada masalah flip grid. Cuma kalau mereka duduk di lokaliti yang berbeza-beza mungkin kita tak boleh lah sebab mereka flip grid ni bukan konsep video conferencing. Tapi kalau sekiranya mereka ada video dekat video conferencing macam ni, mereka boleh upload dekat flip grid. Okay, sama. Alright, so saya rasa itu sajalah kot yang mampu saya sharekan. Saya minta maaf banyak lah kalau tidak menepati expectation tuan-tuan perempuan sebab saya pun bukan expert kat sini, just hanya nak share sajalah apa sudut pandangan yang saya rasa mungkin boleh kita sama-sama take into consideration lah apabila bercakap tentang online assessment ini. Jadi saya minta maaf lagi sekali di atas segala kekurangan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kerana kelemahan saya sendiri. Wallahu alam, dan Ramadan Karim buat semua, dan saya pulangkan kepada mungkin urus dia. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Fariza atas kongsian sebentar tadi. Banyak ilmu hari ni ya. 2 jam tak sedah dah, ada 2 jam setengah. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis, saya persilakan Wakil Ketua Division Bahasa Melayu, Puan Norma, untuk memberikan sepatah kata. Okey, baik. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Fariza. Banyak sangat kami belajar hari ini. Rasanya macam tak cukup hari ini nak belajar. Macam apa tu ilmu Dr. Fariza ni seluas lautan. Kita orang ni baru dapat sikit-sikit. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah lagi sekali kepada Dr. Fariza. InsyaAllah kalau ada kelapangan, mana tahu ada rezeki kita pada masa akan datang, mungkin kita dapat jumpa lagi lah insyaAllah. Ya, saya juga kemukakan di sini kedatangan. Kalau ada siapa-siapa ada masalah yang tak dapat akses, kalau tak dapat nak scan QR code ke ataupun tak boleh buka link ni ke, nanti hubungi saya lah. Saya dapat tahu daripada record tadi, saya dapat tahu ada alhamdulillah seramai 100 peserta lah hadir pada workshop hari ini. Tahniah Alhamdulillah ya. Daripada 4 division sebenarnya Dr. Fariza, kami 4 division. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan juga Tilawah. Dan juga terima kasih kepada sebenarnya Director Selpek pun hadir, Dr. Rosnani, terima kasih. Dr. Faridah pun ya. Dan juga Heads of Division lah, alhamdulillah semua ada ya untuk ikut sebab tajuk yang Dr. Fariza beri pada kami hari ini sangat bagus ya, iaitu tentang online assessment lah. Sebab itulah sebenarnya masalah kami di sini yang masih belum lagi cekap. Apabila pelaksanaan 100% insya-Allah pembelajaran dalam talian bermula Jun nanti pada bulan pada semester akan datanglah kita sambung. Jadi tajuk ni sangat relevan dengan kami yang masih lagi tercari-cari ya, penyesuaian untuk melaksanakan apa yang paling baik lah untuk pelajar-pelajar kami. Jadi alhamdulillah, terima kasih Dr. Fariza lagi sekali. InsyaAllah kalau ada kelapangan dan rujukan lah, mungkin kami jadikan Dr. Fariza rujukan kami lah insyaAllah selepas ni ya. Pakar yang mampulah, saya pun bukan pakar ya, sekadar sikit-sikit yang rasa saya boleh share, saya share lah. Kalau tak tahu kita sama-sama belajar lah kan. Baik, okey. Itu saja dari saya, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Fariza. Saya kembalikan kepada Fauzan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Norma. Okey, maka berakhirlah sudah sesi kongsian kita pada pagi ini. Diucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada Dr. Fariza dan semua peserta-peserta. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.